Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan Al-Quran Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Qala Allah Ta'ala aydan fil Qur'an al-Azim: Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik, perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki, Allah akan mengelokkan amalan kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan berasa siapa yang mentaati Allah dan Rasul, sesungguhnya ia mendapat kemenangan yang besar. Subhanallahul azim. Saya hormati Imam Sabani, seterusnya yang juga kuasa masjid, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini kita sama-sama dapat berkumpul di masjid ini, dapat mengisi program mingguan kita lah, untuk saya lah, program mingguan saya kuliah mujib. Saya mengajak diri saya dan tuan-tuan dan perempuan untuk kita melafazkan Alhamdulillah, tanda kita syukur di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kepada kita. Sesungguhnya seperti mana kita sedia maklum bahawa nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kepada kita sangat banyak, dan sekiranya kita nak hitung, nak kira, memang tidak terkira, memang tidak terhitung. Antara yang banyak-banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, antaranya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan masa kita pada malam ini. Allah lapangkan masa kita. Kalau kita sibuk, kita tak duduk kat sini malam ni, mungkin kita di tempat lain lah, kan? Allah lapangkan masa tu di tempat lain. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih kita, lapangkan masa kita untuk berada di rumah Allah ini, di masjid ini. Selain daripada itu, antara nikmat lain, kita boleh duduk dalam masjid ini, mungkin sebab antara kita mendapat nikmat tenang, nikmat tenang. Kita tenang, tak ada masalah apa-apa, tak ada sibuk apa-apa, jadi kita sampai sini. Mungkin orang yang sibuk, orang yang kalut, orang yang tak apa tenang, mungkin dia tak duduk kat sini pada malam ni. Antara nikmat lain lagi iaitu nikmat kita ada orang yang tolong rancang program-program untuk kita jadi baik. Itu nikmat tu. Ada pihak, ada orang lain yang tolong merancang, melaksanakan program, aktiviti
untuk kita dekat dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Allah takdirkan orang lain tolong plan untuk kita. Hari Sabtu kuliah apa dia? Hari Jumaat kuliah apa? Kan hari satu minggu penuh tu ada orang tolong rancang untuk kita jadi baik. Ada orang tolong rancang untuk kita tambah ilmu. Ada orang tolong rancang untuk kita ingat dekat Tuhan. Itu juga antara nikmat-nikmat yang kita kena syukur. Dan pada akhirlah, cuma saya nak sebut satu lagi nikmat ini, kita boleh sampai sini ni, antaranya adalah sebab Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita kesihatan yang baik. Kalau sakit, duduk terlantar, tak boleh berjalan, tak boleh apa, kan, mungkin tak sampai kita di masjid. Mungkin kita duduk di rumah, tak pun duduk di hospital. Sebab nikmat sihat, kita sampai ke sini, kan. Sakit sikit-sikit tu, sakit lutut, itu biasalah, kan. Tapi ada juga orang sakit lutut tapi tak sampai. Sakit lutut tapi tak sampai. Kita sakit lutut, alhamdulillah sampai ke rumah Allah ini. Sebab saya tengok apa dalam program dalam WhatsApp, semarak di WhatsApp ni, program menziarahi ahli qaryah, kan. Lihat juga, tengok ada yang sakit, ada yang susah, kan, macam-macam lagi. Itu antara saya rasa program yang sangat baik, yang ada kaitan tajuk kita pada malam ni, kan? Ada kaitan dengan tajuk kita pada malam ni, iaitu berkaitan dengan apa? Menziarahi orang sakit. 253 menziarahi orang sakit. Maknanya apa, tuan-tuan? Dalam masyarakat kita ni ada yang sihat, ada yang sakit, ada yang tak sihat, kan? Kita yang sihat, Allah bagi sihat, dapat sampai ke masjid, kan? Sikit-sikit sakit, sikit-sikit ringan, sakit-sakit ringan pun kita boleh sampai ke masjid. Maka sebab tu, atas sebab itulah, jangan lupa untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi lah, kan. Sebut tu tentang dua-tiga benda tu, kan. Rasa lapang, tenang. Kalau susah hati, banyak masalah pun belum tentu boleh sampai ke masjid. Walaupun kita tahu datang ke masjid, hati itu akan tenang. Seperti yang disebut oleh Nabi SAW, kan, hati tenang. Tapi ada juga orang tak tenang, tapi tak boleh sampai. Tak boleh sampai. Sebab itu syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tambahkan lagi nikmat tersebut kepada kita. Nikmat boleh duduk beribadah di masjid ni, antaranya kita minta apa? Supaya Allah istiqamah. Tajuk minggu lepas tentang istiqamah, kan? Keterusan kita dalam melakukan sesuatu kebaikan. Istiqamah itu satu nikmat. Sebab apa? Ada orang dia nak dapat istiqamah pun susah. Buat baik tapi tak boleh nak istiqamah. Baik. Kenapa pula hari ni, petang tadi pengumuman tu Ustaz ni, kan. Esok ada kuliah ni kot. Esok lah, kan. Lepas tu sebulan lah PKPB ni kot, tak sedap saya, tempat-tempat ibadah akan ditutup, kan. Yang boleh 2-3 orang tu Melaka, betul lah SOP dia macam mana. Tapi tak ramai lah, tak boleh lagi 2 bulan lagi. Sebulan cuti. Sebulan. Sebab apa tu? Itu sebab kesihatan. Sebab kesihatan. Apabila Allah tarik nikmat sihat, ramai orang sakit, ramai yang kena badan, kesihatan, itu, kan. Jadi walau macam mana tak apalah, ya. Allah tarik nikmat, mungkin tak dapat, tak boleh duduk dalam majlis ilmu, tapi jangan risau. Sebab ada orang saya ni, orang katakan ini tak betul, inilah macam-macam, kan. Macam-macam tentang ni. Tak sepatutnya, sepatutnya, kan, boleh datang jemaah masjid dan sebagainya. Ada juga orang cakap itu. Tidak adalah kalau pada saya, serahlah kepada yang lebih adil, yang lebih mengetahui, kan. Kita ada ulil amri, kita ada pemerintah, mereka ada ahli bijak pandai dia, kan, dalam
membuat suatu keputusan, jadi kita akul kan. Kadang ada orang risau, tak boleh solat berjemaah. Tak boleh buat jemaah kat rumah kan. Tak boleh hadir dalam majlis ilmu. Majlis ilmu bukan duduk dalam masjid saja kan. Bukan duduk dalam masjid saja. Duduk di rumah pun boleh buat majlis ilmu. Kan, duduk di rumah pun boleh buat majlis ilmu kan. Tak dapat di masjid. Banyak lagi peluang untuk kita laksanakan ibadah ni sangat banyak. Sangat banyak dan sangat luas. Banyak benda kita boleh buat. Jadi ambillah kesempatan. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk kepada tajuk kita pada malam ini, iaitu salah satu tanggungjawab seorang muslim terhadap seorang muslim yang lain dalam masyarakat, iaitu menziarahi orang sakit. Dalam kitab Arab dia disebut apa dalam kitab Arab disebut Ya'udul marid. Ya'udul marid. Dia adalah orang sakit. Baik, kata pengarang rahimahullah, muslim yang sejati tidak lupa menziarahi orang yang sedang sakit, kerana ini juga tanggungjawabnya dalam agama ini, bukan sebagai pilihan yang boleh dipilihnya. Kata pengarang, ziarah orang sakit bukan boleh pilih. Sepatutnya bila kita sedia maklum, kita kenal orang tu kan, mungkin jiran yang dekat dengan kita, keluarga kita, adik-beradik kita, ataupun kawan-kawan kita yang dekat dengan kita, tak boleh pilih. Kita disuruh untuk menziarahi mereka. Sebab tu saya kaitkan tadi tu, program ziarah yang dibuat oleh pihak masjid tu kan, sangat baik. Dan kita minta supaya moga-moga Allah SWT bagi permudahkan urusan tersebut, mana dia istiqamah kan? bukan apa, ada musim sepanjang masa. Itu atas kebijaksanaan terkuasa masjid lah. Sangat baik, alhamdulillah. Dia sedar dia melakukan kerana patuh kepada perintah Rasulullah SAW. Okay. Hadis Nabi SAW, dalam kitab tu dia terjemahan kan, yang bermaksud, ziarahilah yang sakit di antara kamu, beri makanlah pada orang miskin, dan bebaskanlah tawanan perang. Ada sahih oleh Imam Bukhari. Hadis berkaitan dengan suruhan ataupun galakan menziarahi orang sakit ni ada banyak riwayat ya. Ada banyak. Nanti kita akan tengok. Okay. Jadi kalau kita lihat kepada ini, Nabi SAW perintahkan kepada kita, ziarahilah yang sakit di antara kamu, wa'udul marid, beri makanlah pada orang miskin, ut'imul ja'i, pada orang miskin yang lapar, orang yang lapar, dan bebaskanlah tawanan perang, wa fukul 'ani, atau kama qala hadis Bukhari. Kemudian Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu juga berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami agar menziarahi orang yang sedang sakit. Ini riwayat yang lain, cerita yang sama. Rasulullah SAW memerintahkan kami agar menziarahi orang yang sedang sakit, mengiringi jenazah, mengucapkan ya rahamkumullah pada orang yang bersin, memenuhi sumpah, membantu orang yang dizalimi, menerima jemputan, dan memberi salam. Ada banyak perkara yang Nabi suruh umat Islam buat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Baik, adat yang diadat oleh Rasulullah SAW ini berakar umbi ke dalam cara hidup Muslim, sehingga dia menjadi hak kepada seorang Muslim yang lain. Maknanya jadi orang sakit ni, orang yang sakit tu dia ada hak dia. Apa hak dia? Hak untuk diziarahi, hak untuk dia diziarahi, pergi tengok, pergi melawat. Itu hak dia. Jadi kalau kita orang yang sihat tak pergi ziarah dia, maka kita tidak menunaikan hak dia. Sedangkan hak dia, orang sakit ni dia nak diziarahi. Ini fitrah ni kan?
Kita mungkin ada yang pernah sakit, pernah duduk di hospital kan, sehari, 2 hari kan, duduk 5 hari, duduk seminggu, tengok tak ada siapa datang. Apa rasa? Sehari mungkin lagi 3-4 hari duduk di hospital, tak ada siapa kawan-kawan datang dan sebagainya kan. Rasa lain lah. Rasa dia mari macam-macam dalam kepala tu kan. Aku dah tak ada orang, tak ada siapa ingat lagi dah. Ada kawan ramai pun soal dia boleh mari. Itu fitnah. Baik, boleh jadi dia mengingatkan saudaranya yang terlupa atau gagal menjalankan kewajipan agama, sedangkan orang yang gagal melaksanakan kewajipannya dianggap oleh Islam sebagai orang yang melakukan dosa dan merugikan diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda, bermaksud hak seseorang Muslim terhadap saudaranya ada 5. Okay. Hakul Muslim ala Muslim khamsun. Ingat, hak seorang Muslim terhadap saudaranya ada 5. Kita ni, orang lain ada 5. Kalau ikut riwayat ni ada 5 hak yang perlu kita tunaikan. Yang pertama, menjawab salam. Dalam matan disebut sebagai raddus salam. Jawab salam. Orang bagi salam, kita kena jawab. Assalamualaikum. Kita jawab. Kita jawab tu. Waalaikumsalam. Menjawab salam. Jangan kita orang bagi salam kita buat tak tahu ni. Hadis ni hadis sahih. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga yang kita ingin datang masjid kita tak salah kan. Yang sehingga berebut nak bagi salam kan. Yang kedua, iyadatul marid, menziarahi orang yang sakit. Ini riwayat lain, tadi riwayat lain. Tapi dalam pesanan Nabi itu ada banyak kali Nabi sebut tanggungjawab seorang muslim pada macam ini. Menziarahi orang sakit. Iyadatul marid. Kemudian mengiringi jenazah. Bertiba'ul janaiz, ikut jenazah ke kuburan, pergi kubur. Sehingga ini kita insya-Allah kan ikut, tak ada masalah kan. Cumanya waktu kalau PKP dulu tak ada ramai kan. PKP ni Allah Ta'ala. Kemudian apa lagi? Lebih besar apa? 1, 2, 3. Yang keempat, wa ijabatud da'wah, maknanya menerima jemputan. Orang jemput kenduri, makan kenduri kan, kahwin ke arwah ke apa ke, kita terima jemputan tu, kita hadir jemputan. Sebab tu bab menerima jemputan ni ada satu bab khusus. Kan? Dia ada satu bab bincang tentang ni. Wajib tak wajib, ada hukum dia kan. Ada orang dia buat mudah, dia ambil mudah kan. Ingat tak apalah kan. InsyaAllah tu niat nak pergi tu, insyaAllah dia tak nak pergi. Sedangkan agama kita Nabi suruh kita memenuhi undangan, memenuhi jemputan orang. Kemudian yang kelima, wa tashmitul aatis. Mengucapkan yarhamkumullah apabila ada orang bersin kan. Bila kita bersin, kita tak sebut yarhamkumullah, kita sebut alhamdulillah. Orang yang dengar alhamdulillah juga kadang-kadang kita dengar kawan kita sebut alhamdulillah sebab dia bersin, kita kena jawab yarhamkumullah. Bab ini pun, bab adab bersin ni pun ada satu bab khusus cerita tentang ni kan. Yarhamkumullah. Apa tu kalau dia jawab lagi, ada lagi jawapan dia. Ini ceritanya kena. Ini hak seorang Muslim yang Nabi sebut. Dalam 5 ni, salah satunya ada tentang menziarahi orang sakit. Menziarahi orang sakit. Baik, dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ini riwayat ini, hadis Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hak Muslim ke atas orangnya ada 5. Ditanya apakah dia? Nabi menjawab, bila kamu menemuinya, berilah salam pada dia. Ini dalam apa nama kita kata dalam matan
makna yang sama tapi lafaz yang berbeza. Kita belajar tentang ulum hadis, kan? Ulum hadis, dalam hadis tu dia ada sanad, ada matan. Sanad tu apa? Sanad ini adalah rangkaian perawi. An Abi Hurairah, an itu sebelum sampai kepada qala Rasulullah itu nama dia sanad. Rangkaian perawi, senarai perawi. Apabila Nabi sebut qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, itu masuk isi itu nama dia matan. Mim ta nun, matan. Belakang dia bukan ada matan. Jadi kalau kita baca hadis kan, macam dalam terjemahan ni dia sanad tu dia ringkaskan. Tapi dalam kitab Arab dia ada, dia disebut sanad. Tapi dalam terjemahan ni yang kita baca ni, dia terus kepada matan. Qala Rasulullah SAW, Nabi kata terus matan. Sebelum matan ni dia ada sanad. Kita panggil sanad. Sin nun dal. Kalau sin nun ta dia jadi sunat kan? Ini sin nun dal sanad, rangkaian perawi. Hadis Imam Bukhari. Bukhari diambil daripada siapa nama tu? Sebenarnya matan yang matan ini makna sama tapi lafaz berbeza. Dia bab lafaz matan ni pun ada satu dalam bidang ulum hadis ini disebut satu bidang ilmu mukhtaliful hadis. Ilmu bidang mukhtaliful hadis itu satu kitab tebal cerita pasal hadis-hadis yang berbeza dari segi lafaz tapi makna yang sama. Baik. Tapi dalam yang riwayat ini hak Muslim ke atas saudaranya ada 5. Ditanya apa saja, Nabi menjawab, bila kamu menemuinya, kamu beri salam pada dia. Bila dia menjemput kamu, maka penuhilah jemputannya. Bila dia meminta nasihatmu, maka nasihatilah dia. Ini hadis saya ni. Bila dia ada minta pandangan sesuatu daripada kita, jangan kita tak ada rasa nak tolong. Kita tahu benda tu, kita boleh tolong dia, kita boleh bagi nasihat dia, tapi kita tak ada berusaha nak bagi nasihat, nak bantu dia. Kalau kita dalam keadaan kita sengaja, maka kita salah. Jadi agama Nabi kita suruh, apabila dia minta nasihat, maka bagilah nasihat. Bila dia bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah, yarhamkumullah. Bila dia sakit, ziarahilah dia. Dan bila dia mati, iringilah jenazahnya ke kubur. Baik, hadis Bukhari dan Muslim. Baik, bila Muslim itu menziarahi saudaranya yang sedang sakit, dia merasakan bahawa dia bukan sahaja melaksanakan tanggungjawabnya atau mematuhi perintah agama, tapi merasakan nikmat dan kepuasan yang tidak dapat dirasai oleh sesiapa melainkan orang yang benar-benar faham maksud hadis yang menjelaskan tentang keindahan, kebaikan dan rahmat yang terkandung dalam perkara menziarahi menziarahi orang sakit ini. Orang yang faham tentang apa yang disuruh oleh Nabi SAW, apa yang dianjurkan dalam agama kita ni, bila dia buat itu atas dasar kefahaman, dia akan dapat rasa keindahan, kepuasan, keindahan. Sebab tu ada orang dia pantang dengan ni. Kalau ada orang sakit dia, mungkin dia antara orang yang awal pergi. Ini itu orang yang faham tentang kelebihan bagi orang yang menziarahi orang sakit. Baik, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, kita baca yang inilah, yang terjemahan dia panjang riwayat ni. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat, kata Nabi, wahai anak Adam, aku sakit dan kamu tidak menziarahiku, kata Allah SWT. Kemudian Allah berkata, kemudian dia berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku hendak menziarahi kamu, padahal kamu adalah Tuhan sekalian alam. Dan Allah berfirman, tidakkah kamu tahu bahawa hamba-Ku si fulan sedang sakit dan kamu tidak menziarahinya? Tidakkah kamu tahu bahawa
sekiranya kamu menziarahinya, kamu akan mendapati aku bersamanya. Itu yang pertama, cerita yang pertama. Maknanya bila kita ziarah orang sakit, di sana kita boleh ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat kita, kawan kita, saudara mara kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya siapa yang nak sakit, kan? Semua orang tak nak sakit, kan? Bila sakit, itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama dengan orang sakit itu adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ziarah orang sakit, kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sakit lah, sakit ni jangan cakap kan. Kalau kita baca dalam Al-Quran, dalam macam ni, banyak sebut tentang sakit ni. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita sakit ni, di sana ada sebab. Ada sebab yang kita, ada benda yang kita boleh dapat daripada sakit yang kita alami itu. Orang yang sedang sakit, apabila dia memahami bahawa sakit ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dapat lihat sakit ini mungkin jadi satu rahmat. Dalam ujian itu ada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala, wala na'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladziina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa nama surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Kata Allah, kami akan menguji kamu dengan sesuatu bisyai'in minal khawf. Yang pertama tu takut, kan? Sakit ni satu benda takut. Bila kita sakit, kita akan ingat apa? Dosa-dosa kita yang lalu, kita takut dengan azab Allah SWT. Mungkin dengan sakit ni menyebabkan kita mati dan sebagainya. Perasaan takut tu, takut ni luas lah. Ulama tafsir bincang tentang takut tu, khauf tu tak luas. Antaranya adalah, kemudian apa lagi? Kita akan diuji dengan khaufi jum, lapar, kelaparan, kan? Mungkin kita ingat, tapi ada saudara mara kita yang diuji dengan kelaparan. Apa lagi? Wa naqsin minal amwal, kurang harta. Kurang harta ni mungkin duit hilang, harta hilang, kereta rosak, apa lagi? Ini wa naqsin minal amwal, ini ujian. Wal anfus, maknanya jiwa. Mungkin kita diuji dengan kematian saudara kita, adik-beradik kita, kan? Anak-anak kita, mak ayah kita mungkin meninggal. Ini semua ujian. Wal anfusi was samarat. Was samarat ni tanaman-tanaman, tanam pokok tak hidup, kan? Apa nama? Tanaman kena sakit dan sebagainya. Ini ujian. Allah sebut Al-Quran. Surah Al-Baqarah. Di nombor je saya tak ingat. Terus saya akan ikut. Satu lebih lah ni, nombor satu lebih. Betul. Wa basyiris sabirin, dan bagi orang yang sabar dengan ujian tersebut merupakan satu berita gembira. Jadi orang yang diuji, apabila dia sabar, dia faham bahawa ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan rasa gembira. Sama juga dengan sakit. Banyak hikmah bila tentang sakit ni, hikmah sebenarnya banyak, kan? Ustaz, ya. Kita tadi macam orang kena sakit COVID-19 dia tak boleh masuk, macam mana kita nak melawat dia? Dia melawat ni, ada ziarah ni banyak. Kita tak boleh buat semua. Salah-salah satu tu lah. Antaranya kita tak boleh duduk. Memang kita disuruh duduk, ada duduk depan dia, duduk kat kepala dia, kan?
Dan tak boleh macam tu, ada lagi ada yang lain. Antaranya kita boleh doa. Kita boleh berdoa. Ataupun kita boleh tanya saudara-mara dia, adik-beradik dia. Yang penting kita ada niat, ada usaha nak ziarah secara zahir tu tak dapat. Tapi ambil berat kan. Kadang-kadang kita ni, kalau orang tanya khabar kita, kalau kita ni pun kita dah rasa seronok lah. Jadi matlamat kita pun untuk nak dia tengah sakit, tengah ada masalah, kita datang tu nak meringankan masalah dia, nak meringankan sikit sakit dia. Gelisah dia tu bila kita datang tanya khabar itu, dia akan kurang. Kan? Covid memang tak boleh lah kan. Tapi kalau ada banyak telefon, banyak cara, insya-Allah boleh. InsyaAllah boleh. Yalah, Covid. Apa lagi yang tak boleh nak? Ada lagi bukan Covid ke? Kalau kena penyakit-penyakit macam TB, apa semua tak boleh lah kan? Yang jenis penyakit ni tak boleh. Tapi ada cara lain. Antara hikmah yang apabila sebab Allah SWT bagi sakit ni, Allah sedang menguji kita dengan musibah sakit ni, supaya kita ni lebih bersabar dengan ujian. Cara sebab tu saya dengan satu Ustaz tengah, Ustaz Baru disebut, kita nak dapat pahala sabar, nak dapat kebaikan pas sabar ni. Sumber pahala ni banyak kan. Senyum pun pahala. Tapi macam mana nak dapat pahala sabar? Nak dapat pahala sabar masa kita diuji. Kalau kita gagal dengan ujian kan, kita tak sabar, kita marah, kita maki Tuhan, kita marah Tuhan dan sebagainya. Salah ni. Tak dapat pahala sabar, pahala redha tu tak dapat. Ini dapat pahala sabar pada masa kita diuji. Ustaz boleh cerita kat sini kan, kita berlaku apa musibah, kena sabar. Tak dapat lagi pahala sabar tu, tak dapat lagi. Bila masa dapat pahala sabar, masa kita diuji. Ujian ni banyak lah. Tadi yang disebut tadi tu, walaupun Nabi Syahir tu antara ujian kan. Ujian ni banyak. Salah satunya adalah sakit. Sakit sikit, luka dekat jari sikit lah kena pisau kan. Dengan doktor bagi tahu pakcik jantung lain tu. Walaupun tak luka, dia tak sebut jantung tu luka, tapi bila dimaklumkan kita ni ada sakit jantung, pakcik kena beringat pakcik dah sakit jantung. Ujian sabar tak sama dengan yang luka di tangan tadi. Tak sama ni kan. Dua-dua sakit. Jadi sebab tu lagi besar ujian kalau kita dapat menang ataupun dengan ujian tersebut, kita tak kalah dengan ujian tersebut, insya-Allah pahala sabar itu lebih besar. Lepas tu sabar ni kita boleh nasihat dekat orang je. Kita boleh nasihat orang yang menanggung, orang yang sedang ditimpa ujian sahaja yang tahu ujian tu, tak kesabaran tu kan. Lepas tu ilmu bab sabar ni kita belajar ni untuk kita. Lepas tu untuk kata apa? Kita belajar tentang sabar ni untuk kita praktis, bukan nak suruh orang praktis, untuk kita sendiri praktis. Masa kita diuji, masa tu kita guna tadi kan. Saya sebut tentang sabar malam ni kan, tentang sabar malam ni kan? Balik masjid lagi kan, atau kita diuji. Ujian tu kita apply. Kita tak tengok kita ni boleh sabar tak boleh sabar. Termasuklah ustaz-ustaz pun kan, tak payah nak sembah ke mana kata bila berlaku pun kena sabar, boleh beritahu. Tapi hakikat sebenar sabar ini saat mana kita diuji. Sakit kan. Kemudian sakit juga dia boleh jadikan sebagai kifarah dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan sebelum ni. Biasanya orang yang sakit ni
Kalau ada iman dalam hati dia, dia akan ingat kepada Allah. Orang sakit, orang yang beriman, dia disakit, diuji dengan kesakitan, kan? Apa juga sakit, dia akan ingat kepada Allah. Jika dia ingat kepada Allah, dia akan rasa macam ini mungkin adalah kifarah dosa-dosa yang sebelum ini. Betul, orang yang tak ingat sakit, kadang-kadang dia lupa. Dia lupa tentang kesalahan-kesalahan yang buat, dosa-dosa yang dia buat. Orang yang tengah minum arak, dia minum arak, masa dia buat maksiat tu, sihat dia kuat, dia tak ingat dosa, kan? Cuba dia sakit, terlantar di hospital, tak boleh jaga, tak boleh semua, macam dia tak buat apa-apa. Masa tu dia akan ingat, mesti dia akan ingat, kan, dosa-dosa yang pernah dia buat. Jika ada iman dalam hati dia. Kalau tak ada iman, dia akan menyalahkan semua orang, salahkan Tuhan dan sebagainya. Baik, jadi banyak lagi lah, sebab apa, kenapa Allah bagi sakit ni. Baik, kita sambung baca lagi. Itu yang pertama tadi, mana dekat orang sakit tu ada Allah SWT. Kemudian sambung yang riwayat tadi tu. Wahai anak Adam, aku meminta makanan daripada kamu, tetapi kamu tidak memberikan aku makan. Dia berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku memberi makan kepada kamu, padahal engkau adalah Tuhan sekalian alam. Kemudian Allah firman, apakah engkau tidak tahu bahawa hamba-Ku si Fulan meminta makanan daripada kamu, tetapi kamu enggan memberinya makan? Tidakkah kamu tahu bahawa sekiranya kamu memberinya makan, pasti kamu dapati dia bersamaku, yakni pahala. Dan ini cerita yang tadi bab sakit, yang ini bab dan dua yang sama, cerita pasal kita tahu ada orang susah, kan, tak cukup makan dan sebagainya, kan, tapi kita tak tolong. Tak tolong. Sedangkan Allah sebut apa? Orang yang susah itu, aku ada bersama dengan orang yang susah itu. Sama macam orang sakit tadi, kan? Aku ada bersama dengan orang yang sakit. Ini aku ada bersama dengan orang yang susah. Orang yang sedang kelaparan ni, aku ada bersama dia. Jadi kenapa kamu tidak tolong? Sedangkan aku, kata Allah, ada bersama dengan orang yang lapar ni. Jadi kalau kita tolong, maka di sana ada kata pahala dan sebagainya. Jadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai anak Adam, aku meminta kepada kamu minum, tetapi kamu enggan memberiku minum. Dia berkata, ya Tuhanku, apakah aku memberi kamu minum padahal engkau adalah Tuhan sekalian alam? Kemudian dan Allah firman, hamba-Ku si Fulan meminta kamu minum, tetapi kamu enggan memberinya. Kalau sekiranya kamu memberinya minum, maka pasti kamu mendapati aku ada bersamanya. Yang tadi lapar, yang ini tetap dahaga. Al-Qur'an hadis riwayat Imam Muslim. Demikianlah berkatnya ziarah sedemikian besarnya amalan tersebut yang dilakukan oleh seseorang ketika menziarahi saudaranya yang sakit. Ketika dia melakukannya, dia berada dekat dengannya yang menyaksikan perbuatan mulianya dan memberi pahala yang besar untuknya. Apakah ada perbuatan ziarah yang lebih besar pahalanya daripada yang ini? Betapa ruginya orang yang gagal menunaikan kewajiban ini. Betapa hinanya dia di mata Allah pada hari kiamat. Di depan semua orang. Betul memang, wahai anak Adam, ini diulang balik yang itu, wahai anak Adam, aku sakit dan kau tidak menzaliku. Tidakkah engkau hamba-Ku si Fulan sedang sakit dan kamu tidak menzalihinya? Tidakkah engkau tahu bahawa jika engkau menzalihinya, engkau akan dapati aku ada bersamanya? Kadang-kadang betapa menyesal, malu dan hinanya orang yang akan melakukan. Baik, orang yang sakit dalam komuniti Islam, orang yang sakit dalam masyarakat Islam merasakan bahawa dia tidak bersendirian. Ini antara hikmah. Dia tidak merasa bersendirian ketika menghadapi kesakitannya, kerana orang di sekelilingnya sentiasa mendoakannya dan menasihatinya agar bersabar dengan penyakitnya itu. Itulah mercu bagi peradaban dan emosi manusia. Tidak pernah diketahui sejarah tentang bangsa yang memiliki tingkat emosi dan tanggungjawab sosial sedemikian sebagaimana wujud dalam kalangan umat Islam.
Maknanya kalau kita sebenarnya sebut lah, bila kita ziarah orang sakit, dia rasa sakit dia tu bukan dia tanggung seorang, tapi ditanggung juga oleh saudara mara, oleh kawan-kawan, oleh jiran, kan? Misalnya contohnya macam pegawai masjid, pergi ziarah orang sakit, maknanya ada soalan kita, mungkin dia rasa kesusahan dia, sakit demam dia, kan? Bukan saja dia tanggung, tapi ada orang lain yang menanggung sama. Walaupun kadang kita tak boleh nak ambil alih penyakit tu, tak boleh, tapi paling-paling kurang emosi, emosi, perasaan dia tu, perasaan dia tu. Orang yang sakit dengan orang yang sihat, sebenarnya kita sudah maklum, emosinya sangat tidak sama. Orang yang sakit, emosi dia sangat sensitif, kan? Sangat sensitif. Silap sikit, terasa hati. Kita kuat, kita sihat, kan? Lain, kita emosi kita boleh stabil, pemikiran kita tu lebih normal. Tapi bagi orang yang sakit, kadang-kadang dia tak boleh terima ujian sakit tu. Dia tak boleh nak rasional, tak boleh nak reda dengan sakit tu, menyebabkan pemikiran dia akan jadi lain, tak sama macam orang biasa. Emosi, perasaan dia akan jadi lain. Dia mudah terasa. Allah Allah, ini contoh mungkin lebih banyak lagi banyak pengalaman, kan? Siapa yang pernah jaga mak ayah sakit, tengok mak ayah sendiri, kan? Allah Allah, ayah saya tak sempat jaga, saya tak sempat jaga, memang dia meninggal dalam keadaan yang bukan sakit yang lama lah, kan? Dia sembang meninggal, Allah ambil umur macam tu, kan? Tapi Allah SWT tinggalkan mak saya, mak saya 2016 jaga orang sakit. Ceritanya apa? Sangat sensitif orang yang sakit, kan? Sangat sensitif. Salah sikit je, salah cakap sikit saja, dia terasa. Tak balik tengok, lambat tengok, ajak pergi ambil ubat, kan? Ajak pergi ambil ubat, dekat apa, kan? Kena pergi cek kat bulanan ni, kan? Cek bulanan ni, kan? Begitu tak boleh mak, tak apalah, nanti mak tanya. Dia ayat tu dia dah mula nak ceritanya orang yang sakit ni emosi dia lain. Sebab tu bila kita ziarah, dia dapat emosi dia tu dia akan lebih stabil. Sebab dia rasa bukan dia seorang yang tanggung, tapi ada juga orang lain. Baik, orang yang sakit di barat sebenarnya ini, dia kata orang yang sakit di sebelah, bukan dunia sekarang, dia kata akan mencari hospital yang boleh menampungnya dan seorang doktor yang boleh memberinya ubat. Tetapi jarang sekali didapati sentuhan penyembuh, ucapan kasih, senyuman mesra, doa yang ikhlas, dan rasa simpati yang sebenar. Allahu a'lam. Pemahaman metodistik yang telah menguasai kehidupan orang-orang barat telah memadamkan cahaya emosi kemanusiaan, menghancurkan perasaan persaudaraan terhadap sesama mereka, dan menjadikan perkara berbuat baik itu atas tujuan materialistik, atas tujuan kebenaran, ada kepentingan dia berbuat baik. Tapi dalam agama kita bukan itu. Memang disuruh oleh agama, dan sekiranya kita melakukan, insya-Allah ada ganjaran kebaikan dan pahala Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Baik, orang barat itu tidak mempunyai sebarang motif ketika menziarah orang sakit di kalangan mereka, kecuali mungkin dia akan mendapat manfaat yang bersifat material dari ziarah tersebut, cepat ataupun lambat. Sebaliknya, kita dapati umat Islam disuruh menziarah orang sakit di kalangan mereka dengan harapan mendapat pahala daripada Allah yang telah disediakan untuk orang yang berbakti kepada dia. Kita Islam beza. Kita ziarah sebab Allah suruh, sebab agama kita suruh, bukan sebab lain, bukan sebab ada kepentingan lain, sebab kebenaran ke, sebab jawatan ke, sebab pangkat ke, sebab pujian sebagainya, bukan itu. Kita orang Islam ziarah orang sakit semata-mata nak mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita yakin apa yang Nabi sebut, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran Karim. Baik, ada banyak nas hadis mengenai topik ini yang boleh membangunkan rasa persaudaraan dalam hati orang Islam itu, sehingga menggalakkannya menziarahi saudaranya yang sedang sakit.
Contohnya hadis riwayat Muslim yang bermaksud bila Muslim itu menziarahi saudaranya yang sakit, maka dia berada di kebun buah-buahan di syurga sehingga dia kembali. Maknanya masa kita menziarahi sakit itu, kata Nabi, seolah-olah kita berada di dalam sebuah dusun dalam syurga. Seolah kita berada, maka dia berada di kebun buah-buahan di syurga sehingga dia kembali. Maknanya selama mana dia duduk ziarah orang sakit tu, selama tu kata Nabi, macam kita berada dalam kebun buah-buahan di syurga. Sampai bila kita balik, kita kata tak apa balik dulu. Kalau lama kita duduk kan, ada orang sakit lah. Nanti insyaAllah kita akan baca ada-ada. Sebulan lagi lah ni, sebulan lagi lah. Sebulan lagi. Tapi tak apalah, malam ni kita apa? Kita ambil dulu lah. Maknanya agama kita sangat menggalakkan kita untuk menziarahi orang sakit. Jangan tunggu lama lah. Kalau kita tahu ada jiran sebelah rumah kita, saya nak sekali saya juga ni kan, ada kawan-kawan kita yang tak buat sihat kan, ambil kesempatan untuk kita ziarah. Paling-paling kurang kita ziarah orang-orang yang pernah banyak berjasa kepada kita. Kerana kita lupa ni, dia sebut kat sekarang ni kan, ada orang dia lupa nak ziarah orang-orang yang sakit, yang orang ni dulu dia sangat banyak berjasa kepada kita, sama ada secara langsung ataupun tak langsung. Secara langsung ni macam mana? Dia memang kita susah, dia bagi makan, kita nak pergi belajar, dia bagi duit, macam-macam ni. Kalau tak kita, adik-adik kita, ni orang ni dia sakit, ini kita kena bukan ziarah. Mungkin mak saudara kita, masa kita kecil dulu kita duduk dengan dia sakit hari ni, jangan lupa kita ziarah. Jangan sebut ziarah orang jauh ni, kita lihat dulu ahli keluarga kita, adik-adik kita yang dekat-dekat dengan kita ni kan. Kita duduk di kampung kadang-kadang kan, kecil-kecil dulu orang lain yang jaga kita kan. Kita duduk rumah orang tu besar sampai 5-6 tahun, kita tahu hari ni dia sedang sakit, ziarah. Jangan. Kemudian yang tak langsung ni jangan. Contoh macam ni lah kan, kita duduk datang masjid dah lama dah, 2 tahun, 15 tahun. Dia tuan kuasa silih, dia tukar-tukar. Yang muda dia semakin tua, yang tua dah tak ada. Orang ini dulu dia banyak berjasa kepada kita, kita tahu dia sakit kan, ziarah. Kena ziarah sebab ini orang yang dekat dengan kita. Yang kita nampak orang jauh ni, kadang yang duduk sekeliling kita ni, kita lupa nak ziarah. Jadi saya juga lah tentang ni. Kadang kita lupa, sibuk ni sampai tak tahu berapa lama dah sakit. 3 bulan lah duduk atas katil, dah 3 bulan. Rumah telang 3-4 rumah je atau macam tu sekali Jadi saya besar diri saya sendiri dan juga tuan-tuan dan perempuan kan, mungkin tuan-tuan dan perempuan mungkin anak-anak dan sebagainya kan, pesan pada anak-anak supaya jika kita tahu dengan ada orang sakit, kemah pula nazam kan, lagilah wajib kepada kita untuk ziarahi mereka. Baik, saya cukup sekarang dulu. Panjang tentang apa tajuk tentang orang sakit ni. Nanti kita akan masuk sikit tentang ada yang ditulis oleh ulama dahulu. Dah ada penambahan ulama-ulama yang kontemporer sesuai dengan semasa kan. Kitab dulu dia sekarang yang 5 je, 5, 7. Sekarang ni ada banyak lagi tambahan-tambahan lain. Contohlah kes COVID tadi kan, bila ada itu dah ada adat baru, Jadi insyaAllah kita akan jumpa pada mudah-mudahan kes COVID ni selesai cepat lah kan, insyaAllah. Kalau ikut sampai 15 hari, 6 bulan 12. Baik, jadi mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Majlis ilmu tidak berhenti di sini. Majlis ilmu ni banyak kan? Banyak dekat YouTube, dekat macam-macam untuk dapatkan ilmu. Jangan jadikan PKP ini kita berhenti daripada menghadiri mana-mana majlis ilmu. Baik, mudah-mudahan ada pemahaman apa yang kita masih pada malam ini, yang baik daripada Allah, yang lemah yang kurang itu datang daripada diri sendiri. Hakikatnya kedudukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita jumpa pada masa-masa akan datang.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan wa ma'suman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.